Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas prinsip perakaunan. InsyaAllah video pendek hari ini kita membincangkan tentang peruntukan hutang ragu. Ya, InsyaAllah. Apa kabar semua anak-anak murid? Minta maaf kalau cara penyampaian hari ini mungkin tidak seperti mana yang diharapkan. Tapi kita cuba, we try our best ya, untuk menyampaikan isi pengajaran kita hari ini. Jadi video hari ini bersekitar tentang apa ini? Pengajaran kita. Okey. Sekali-sekala nanti cikgu tunjuk di sini seperti whiteboard ya, tentang peruntukan hutang ragu. Okey, peruntukan hutang ragu. Okey, kita cuba dulu. Peruntukan hutang ragu. Jadi kita selalu kena panggil dia PHR lah, singkatan PHR untuk tujuan pengajaran saja. Okey. Tapi kita juga akan sampaikan pengajaran dalam bentuk sepenuhnya nantilah skrin. Okey. Macam ini. Ini muka cikgu mungkin nampak, mungkin tiada lah, tapi boleh pakai insya-Allah. Salah. Okey. Jadi fokus kita adalah seperti perbincangan kita hari itu, cikgu sudah beritahu bahawa setiap kalau diberikan raja, okey, PHR ini, peruntukan teragu sebenarnya boleh saja dia naik ataupun turun. Naik atau konsisten, menggantung kepada pengiraan akaun belum terima pada masa itu. Ada dua faktor menyebabkan dia bertambah, berkurang. Sama ada dia punya peratus berubah, peratus peruntukan teragu yang ditetapkan, ataupun lebih banyak kerap adalah berlaku memang ABT sendiri naik turun lah. Naik turun, sudah kita bincang. Jadi fokus kita hari ini adalah memberi perhatian kepada soalan-soalan. Ya, perhatian kita adalah kepada soalan seperti ini. Okey, banyakannya matematik dahulu, pengiraan dalam bentuk matematik saja. Okey. So soalan 1, data di bawah diperoleh daripada imbangan duga Mansun trading pada 31 Disember 2018. Jadi itu adalah maklumat dalam petikan imbangan duga ya. Mansun Trading baru mewujudkan peruntukan. So ini pertama kali, PHR baru pertama kali wujud. Jadi macam mana kita buat? Akaun belum terima 15,400. Kirakan peruntukan teragu pada 31 Desember 2018. Ini kira saja, tiada apa-apa. Dia cuma suruh kira. Okey, soalan ini transition, pengiraan dia 15,400 dan kadar diberi adalah 5%. So ini mudah sajalah. Nilai peruntukan hutang ragu ialah 15,400 didarabkan dengan 5%. Okey. So 770. So itu jawapan dia untuk soalan 1 lah. Soalan 1. Okey, seterusnya soalan nombor 2.
soalan nombor 2. Ini adalah Hansun Senin Berhad mengenduga pada 31 Disember 2018 petikan. Jadi ada maklumat akaun belum terima hutang lapuk rugi kasar. Peniaga Hansun Senin Berhad baru mewujudkan peruntukan teragu sebanyak 600 atas akaun belum terima. Kirakan peruntukan teragu pada 31 Disember 2018. Okey, ini yang best. Hansun Sendirian Berhad. So, apa yang menarik dalam soalan ini adalah dia telah pun berikan kamu akaun belum terima dan hutang lapuk. So, persoalan dia, adakah ABT itu akaun belum terima kasar ataupun dia sudah bersih dengan hutang lapuk. Ya, rugi kasar itu pengganggu saja, tidak ada masalah. Okey. So, dalam kes ini, akaun belum terima itu adalah akaun belum terima selepas hutang lapuk. Sudah ditolak hutang lapuknya. Ya. Jadi kiraan kita sama juga. Okey, nilai PHR RM20,000 kali dengan 600 yang membawa kepada kiraan seperti berikut. 1000 kali dengan 600 iaitu 1200. Kenapa kita tidak tolak hutang lapuk? Okey, dia punya clue adalah jika hutang lapuk itu sudah ada dalam imbangan duga, maknanya akaun belum terima sudah ditolak lah. Ya. Sebenarnya akaun belum terima asal dia tu 20,300 tu. Asal dia sebelum adanya hutang lapuk. Jadi bila sudah dikenal pasti ada satu pengutang atau lebih yang mana kita hutang lapukkan dia 300, maka of course kita akan debitkan hutang lapuk dan kita kreditkan akaun ABT. Sebab itu akaun ABT sekarang 20,000 tu sebenarnya sudah ditolak RM300. Itu je lah. Perlu diingat. Clue dia adalah jika diberi imbangan duga, akaun belum terima tu ada hutang lapuk juga dalam sebaris ni, sebelah debit. Okey? Settle. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 sama juga kiraan matematik. Perniagaan Chia, imbangan duga. Okey. Peruntukan teragu diberi, untung kasar pun diberi, hutang lapuk terpulih pun diberi. Maklumat tambahan, peruntukan teragu tidak diselaraskan 5% atas akaun belum terima. Okey, ini sekarang soalan 3 ada kaitan dengan perniagaan Chia. Okey. Akaun belum terima 14,500, peruntukan hutang teragu 5,540, dan untung kasar 10,200, hutang lapuk terpulih 1,200. So, apa langkah patut kita buat? Macam biasa, kita kira semua yang paling penting adalah buat keputusan sama ada akaun belum terima perlu ditolak atau tidak. Perlu tolak hutang lapuk atau tidak, perlu tolak peruntukan teragu atau tidak. Jawapannya tidak perlu. Jawapannya tidak perlu. Awak cuma ambil nilai yang sama 14,500 dan darabkan dengan 5% seperti ini. Nilai PHR RM14,500 kali dengan 5% yang diberi. Maka matematiknya 14,500 kali dengan 5% dan RM725.
Oke. Jadi sekarang peruntukan hutang ragu berapa? 725. Awak tengok jawapan itu mengira macam biasa. Cuma lagi kalau ada soalan nanti berapakah peruntukan hutang ragu terkini tahun semasa, of course nilainya adalah 725. Bukan 540. Ya. Kita sudah bincang di mana berlakunya pertambahan. Tapi soalan ini tidak minta pasal itu. Jadi kita fokus pada masih lagi matematik. Oke, dan kita pergi ke soalan yang keempat. Di Dinesh Trading. Sebentar, kamu akan nampak ini insyaAllah. Timbangan duga pada 30 November 2018. Petikan, kita ada 3 item, 3 baris. Akaun belum terima 20,000. Peruntukan hutang ragu 725. Dan juga untung kasar 16,000. Maklumat tambahan. Peruntukan teragu hendaklah diselaraskan 3% atas akaun belum terima. Begitu saja soalan dia. Jadi, apa kita mau buat? Kira aja. Tidak apa-apa. Karena soalan itu umum. Jadi maknanya tidak perlu sediakan ledger. Tidak perlu sediakan journal. Nilai PHR untuk soalan ini RM 20,000. Okey, nilai PHR 20,000 kali dengan 3%. So berapalah jawapan dia? 20,000 kali 3%. 20,000 kali 3% sama dengan RM600. Sudah siap. Itu dia punya cara menjawablah. Soalan ini tidak minta ledger, tidak minta journal. Tidak minta journal. Okey. Senang je kan? Okey. Soalan seterusnya. Soalan nombor 5. Ini kita sudah masuk aras 2. Soalan aras 2 ya. Ini soalan aras 2 di mana kita sudah kena mempertimbangkan maklumat tambahan iaitu penghutang muflis. Okay, ini soalan nombor 5. Saya harap anda sudah buat soalan ini. Perniagaan Aiman. Okey. Tengok kamu punya soalan modul untuk terangan lanjut. Cikgu terus jawab soalan. Ada soalan kecil di sini, di atas. Ya. Okey, sekarang dalam imbangan duga perniagaan Aiman 31 Mac 2019 ada 3 item. 3 item. Akaun belum terima untung kasar hutang lapuk. Sekarang ini hutang lapuk tu dalam imbangan duga 1,400. Sebenarnya sudah ditolak daripada akaun belum terima 20,000 tu. 20,000 tu baris pertama tu sebenarnya sudah pun ditolak ya. Jadi kita akan membuat kemas kini saja lagi pelarasan untuk nilai itu. So macam mana mau kira soalan nombor 5 ini? Pertama sekali kita akan buat kiraan langkah 1. Langkah 1 adalah akaun belum terima bersih. RM 20,000 tolak. Tolak apa? Seorang penghutang telah muflis dan hutangnya 1,600 dihapus kira sebagai hutang lapuk. Ini sahaja yang ditolak. Jadi bila selalu dengar tolak hutang lapuk untuk sebelum kira PHR, mestilah ambil kira hutang lapuk yang baru dapat. Hutang lapuk yang baru diisytiharkan.
Manakala hutang lapuk yang sudah di dalam imbangan duga, itu jangan kira balik. Jangan ditolak semula. Dia sudah pun dikreditkan di akaun belum terima. Ya, sila rujuk buku berkenaan dengan penyediaan hutang lapuk. Tapi basic idea dia adalah apabila kita mengisytiar hutang lapuk, kita akan mendebitkan akaun hutang lapuk jadi belanja, dan pada masa yang sama kita akan mengkreditkan akaun belum terima. Begitu. Tapi jika selepas kita buat hutang lapuk pada akhir tahun ada lagi yang kita mau isytihar sebagai hutang lapuk, maka itu tambahan pada hutang lapuk. Betul tidak? Tetapi semasa kiraan untuk menghitung PHR, kita jangan buat silap dengan ini 1,600 ni, jangan lagi tambah 1,4. Ini yang baru. So yang paling clue, yang paling penting adalah saya nak tukar warna ni. Okey. Yang ini yang baru saja. Yang lama jangan campur sudah. Okey? Jangan campur. Okey, teruskan. So ABTB akaun belum terima bersih 20,000 tolak 1,600, dapatlah 18,400. Ini sengaja buat langkah 1, langkah 2 supaya awak dapat memahami selok-belok. Tapi bila awak sudah menguasainya, maka di dalam kaedah matematik kan kita boleh buat terus saja. Kali terus. Tapi untuk kes ini, cikgu sengaja tunjukkan 2 langkah. So, nilai PHR yang sepatutnya dihitung untuk tahun itu adalah daripada ABTB 18,400 kali dengan 5%. Begitu cara kira dia lah. Begitu cara membuat. Kita belum lagi mendebit dan mengkredit akaun ni sebenarnya. Kita baru menggunakan matematik untuk tujuan pengiraan dan juga menyediakan dokumen sumber. Tahukah anda, ketika anda buat pelarasan sebegini, kita akan sampaikan ini dalam bentuk menggunakan memo. Sebenarnya kita akan catat memo bagi maklum kepada diri sendiri ataupun kepada kerani akaun atau pegawai akaun bahawa ini adalah kiraan PHR. Kalau milik perniagaan sendiri, of course dia kena kira lah. Tapi kalau badan syarikat yang besar semua, kita ada pegawai akaun yang akan membuat penghitungan semua dan meluluskannya. Kemudian serah pada kerani untuk di punch in, dimasukkan, di key in ke dalam sistem komputer. Ataupun kalau perekodan manual ke dalam ledger lah. Buat journal dulu, lepas tu ke ledger. Itu sekadar tambahan ilmu ya. So ini cara dia langkah 1, langkah 2. Kalau awak mau langkah cepat, senang saja pun. Nilai PHR sama dengan ini yang macam gini lah. 20,000 tolak 1,600 kali 5%. Dialah itu. Dialah itu. Itu kalau mau cepat, kalau sudah biasa. Okay? Should be okay kan? No problem. Next page. Okay. Sekarang saya pergi ke soalan seterusnya. Soalan nombor 6. Macam mana tangani? Of course, wahai anak murid, kalau kamu belajar, mesti kena buka buku lah. Dia ada soalan-soalan contoh untuk awak teliti, lepas tu hayati dan amalkan. Ya. Sedangkan dalam belajar menjadi seorang yang beriman pun mesti rujuk Al-Quran dan rujuk sunnah. Bukan hanya ikut-ikutan membabi buta tanpa pengetahuan yang jelas. Kecuali kalau kamu merujuk pada orang yang sudah sedia berilmu, soleh, tidak membohongi kamu, maka dia sampaikan, meringkaskan macam bab solat, sudah ada buku panduan solat.
Tapi kalau kamu ingin mendalami dia, kamu akan cari dalil Quran dan hadis. Macam mana kelakuan tu, kenapa dia wajib, perintah siapa. So dalam belajar mana-mana ilmu, termasuklah perikawanan, adalah ada buku, sudah dengar apa cikgu cakap, tapi kena teliti langkah demi langkah supaya familiar, supaya biasa. Ikutlah contoh, macam belajar matematik moden ataupun matematik tambahan. Ambil contoh itu, fahami, dalami. Kalau perlu, lakonkan semula cara jawab sehingga awak dapat jawab seperti itu. Melakonkan langkah demi langkah. Sebab penulis sudah buat habis baik untuk berikan satu jalan cerita, contoh-contoh itu. Baik matematik, baik matematik tambahan, perikawanan, fizik dan sebagainya lah. Okey, so itu perkara yang paling penting dalam proses belajar. Okey, so ini soalan nombor 6. Ini soalan terakhir untuk video ini. Ceria ekonomi. Ceria ekonomi. Cuba perhatikan langkah-langkah apa ini maklumat yang ada. Ada 4 baris. Cekal ekonomi. Cekal, bukan ceria. Cekal ekonomi. Enterprise. Akaun belum terima 5,000. Hutang lapuk terpulih 300. Dikreditkan. Untung kasar 9,000. Peruntukan teragu yang sedia ada 3,200. Maklumat tambahan. Peruntukan dan teragu diselaras 5% atas akaun belum terima. So apa yang dia mahu? Andaian kita adalah sila hitung peruntukan hutang ragu. Sila hitung peruntukan hutang ragu. Okey. So nilai dia. Walau macam mana pun maklumat yang ada, kita tapis satu persatu apa yang patut kita campur dan apa yang patut kita tolak. So, akaun belum terima RM5,000, hutang lapuk terpulih 300, tidak perlu buat apa-apa catatan ke dalam pengiraan ini, campur atau tolak tidak ada kena mengena. Ya. Tidak ada kena mengena. So, macam mana pun soalan ini disediakan, sebenarnya kiraan dia balik kepada seperti soalan 1 dan 2 dan 3. Iaitu cuma RM 5,000 kali 5%. So itu yang cikgu boleh kongsi untuk saat ini, hari ini. Setakat 6 soalan. Jika anda tidak buat, tolonglah buat. Kali ini kalau sudah tengok video pun tolonglah buat. Banyakkan istighfar, banyakkan berdoa supaya Allah bagi kepandaian pada kamu dan keberkatan. Sentiasa hormati guru, hormati ibu bapa dan guru supaya dapat nilai-nilai Islam itu berkembang dalam diri sendirilah. Setiap orang ada masanya buat salah, mesti juga kita membuat perbaikan diri kan. So dalam hal belajar pun tak mesti-mestinya lah kekal lah tidak tahu apa-apa. Baik subjek matematik, matematik tambahan, perikawanan. Kita sudah dibagi chance untuk masuk dalam bidang profesional. Kamu boleh masuk memilih bidang profesional kemudian. Tapi dicuaikan. Satu kerugian. Sama macam diberi iman. Tapi akhirnya masukkan neraka. Satu benda yang sangat merugikan. Celaka lah kita. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya membincangkan soalan ini lebih lanjut. Okey, tapi cukuplah dulu di sini. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah